Ramai orang kata kalau anda ada anak perempuan saja, maka anda termasuk dalam golongan yang mempunyai struktur faraid yang kritikal. Mengapa situasi ini dianggap kritikal? Apa implikasinya kepada pelbagai harta anda? Dan yang paling penting, apakah tindakan yang anda boleh buat? Saya Umi Kalsum dari channel Puan Umi. Kami sedia membantu anda untuk merancang pembagian harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta seperjadian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi ibu bapa, saya pasti biasanya perhatian dan pertimbangan yang diberikan kepada anak perempuan adalah berbeza daripada anak lelaki. Ini disebabkan sifat anak perempuan yang mempunyai penggantungan lebih kepada ibu bapa berbanding dengan anak lelaki yang biasanya lebih berdikari. Dalam masyarakat kita, bila ibu bapa sudah tua, mereka lebih selesa untuk tinggal bersama anak perempuan berbanding dengan anak lelaki. Ini kerana apabila ibu bapa sudah uzur, hati mereka lebih sensitif dan mudah tersentuh. Dan anak perempuan biasanya lebih memahami berbanding dengan anak lelaki. Dalam situasi sekarang, ada juga ramai anak perempuan yang tidak berkahwin dan berkorban demi menjaga ibu bapa yang sudah tua. Namun daripada segi pembahagian faraid, kita tahu kan yang anak perempuan dia dapat sedikit berbanding dengan anak lelaki. Lebih-lebih lagi untuk ibu bapa yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Waris faraid mungkin melibatkan adik-beradik ataupun waris jauh. Dalam kiraan faraid, jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan, bahagian faraid anak perempuan adalah setengah ataupun 1/2. Baki setengah lagi akan dibahagikan kepada waris-waris yang lain. Jika anda ada lebih daripada seorang anak perempuan, maka bahagian mereka adalah 2/3. Baki 1/3 akan dibahagikan kepada waris yang lain. Saya beri contoh. Jika anda mempunyai seorang anak perempuan, ada 3 orang adik-beradik lelaki dan 3 orang adik-beradik perempuan, maka pecahan faraidnya adalah 18 bahagian, iaitu 9/18 ataupun setengah bahagian kepada anak perempuan, 1/18 bahagian kepada setiap adik-beradik perempuan dan 2/18 bahagian kepada setiap adik-beradik lelaki. Contoh daripada segi nilaian, katakanlah jumlah pusaka adalah 500,000. Maka 250,000 akan diberikan kepada anak perempuan. RM27,777.78 kepada setiap adik-beradik perempuan dan RM55,555.56 kepada setiap adik-beradik lelaki. Contoh kedua pula, jika anda ada 3 orang anak perempuan, 3 orang adik-beradik lelaki, 3 orang adik-beradik perempuan, maka pecahan faraidnya adalah 27 bahagian. 18/27 ataupun 2/3 diberikan sama rata kepada ketiga-tiga anak perempuan tadi, iaitu 6/27 kepada setiap seorang anak perempuan. Maka bakinya 1/27 kepada setiap adik-beradik perempuan dan 2/27 kepada setiap adik-beradik lelaki. Contoh daripada segi nilaian, katakanlah jumlah pusaka adalah 500,000. Maka setiap anak perempuan akan mendapat RM111,111.11 kepada setiap anak perempuan dan RM18,518.52 kepada setiap adik-beradik perempuan dan RM37.04 kepada setiap adik-beradik lelaki. Tapi ingat, pecahan faraid bukan atas nilai, tapi atas setiap aset, setiap harta, setiap barang yang anda tinggalkan. Contohnya, jika harta pusaka adalah 3 buah rumah,
setiap rumah akan dibahagikan ikut pecahan tadi. Jadi, perancangan membahagikan harta sangat penting kepada mereka yang ada anak perempuan saja. Sebab setiap orang berlainan situasi. Sebab itu, faktor kedua yang perlu kita ambil kira adalah daripada jenis harta yang kita tinggalkan. Katakanlah, harta pusaka yang ditinggalkan berbentuk rumah. Ada sesetengah keadaan anak anda perlukan sebuah rumah sebagai tempat tinggal. Mereka mungkin masih kurang mampu daripada segi kewangan untuk membeli rumah. Jadi, anda hibahkanlah rumah kepada mereka. Atau kemungkinan juga mereka tak perlukan rumah. Kerana mereka sendiri sudah ada 20 biji rumah. Jadi, tak perlulah hibah rumah kepada mereka. Anda mungkin boleh hibahkan kepada orang lain secara amanah. Maksudnya, penerima hibah itu hanya memegang rumah tersebut sebagai harta amanah. Dan mungkin amanah itu ialah rumah itu perlu dijual selepas kematian anda. Hasil daripada hasil jualan boleh digunakan untuk menyelesaikan hutang, buat amal jariah, jadikan sebagai tabung amanah, ataupun boleh diberikan kepada waris-waris lain dalam bentuk tunai. Bercakap tentang soal wang tunai, biasanya anak kita memang perlukan duit tunai. Jadi hibahkan kepada mereka duit tersebut. Kalau anda tiada wang tunai sekarang, anda boleh gunakan hibah takaful. Anda boleh subscribe takaful, letakkan prima kepada anak-anak. Atau anda boleh gunakan hibah takaful amanah. Penerimanya individu atau pihak ketiga ataupun organisasi seperti syarikat panah bagi memegang bagi pihak anak-anak anda. Takut bila anak dapat duit yang banyak, takut mereka dimanipulasikan. Jadi kaedah hibah takawul amanah boleh bagi sikit-sikit ikut keperluan mereka setiap bulan. Secara konklusinya, anda sahaja yang tahu situasi keluarga anda. Yang penting dalam merancang ialah menjaga prinsip keadilan dalam membahagikan harta. Adil bukan bermaksud sama rata. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya, iaitu memberikan hak kepada yang sepatutnya. Sila like dan share video ini, terutama kepada kenalan dan keluarga anda yang mempunyai anak perempuan sahaja. Sila subscribe jika anda berminat dalam topik berkaitan dengan perancangan dalam pengurusan harta dan pusaka. Sehingga kita bertemu kembali.